Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Sesuatu lagi pengumuman yang bagi saya agak menyedihkan buat Perdana Menteri kita dan juga Menteri-Menteri Kabinet. Kerana apa sahabat semua? Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan beliau akan kekal tidak menerima gaji untuk masuk tahun yang ketiga sebagai Perdana Menteri. Begitu juga dengan Menteri-Menteri Kabinet, dipotong 20% gaji mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah sahabat semua example, contoh yang diberikan oleh Perdana Menteri kita. Tanpa menerima gaji, beliau tetap memberikan komitmen yang begitu tinggi untuk menyelesaikan ataupun isu-isu ekonomi, isu rakyat, kepayahan rakyat dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang menarik yang untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Anwar akan terus tolak ambil gaji. Jadi masuk tahun yang ketiga ataupun pentadbiran yang ketiga tahun Perdana Menteri, beliau masih belum menerima gaji. Dan semalam dalam pembentangan Belanjawan 2025 Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar sendiri memaklumkan dia akan terus untuk tidak menerima gajinya. Dia juga akan berkata ahli kabinet dan perlantikan politik akan mengekalkan pemotongan gaji sebanyak 20% berikutan cabaran ekonomi. Jadi selain itu, Anwar berkata penjawat awam tertinggi turut secara sukarela menolak pelarasan gaji sebanyak 7% di bawah sistem saraan perkhidmatan awam. Dan memandangkan tekanan fiskal dan kebimbangan terhadap kesusahan rakyat, saya amat menghargai Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atas kepimpinan mereka. Pengurusan tertinggi dalam grade turus telah menjadi contoh dengan secara sukarela memulangkan semula pelarasan gaji 7% yang layak mereka terima di bawah SSPA. Atas keprihatinan terhadap permasalahan rakyat dan tantangan fiskal yang menghimpit, saya amat berterima kasih kepada Tan Sri KSN, Tan Sri KPPA atas kepimpinan mereka. Barisan pengurusan tertinggi grade utama turus telah menunjukkan tauladan dan secara sukarela memilih untuk menyumbang balik pelarasan gaji 7% yang ditawarkan di bawah SSPA. Tambah Datuk Seri lagi, sementara itu menteri-menteri serta lantikan politik juga akan terus membuat pemotongan 20% gaji dan saya sendiri tidak akan menerima gaji, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan Belanjawan 2025 untuk bajet Malaysia Madani ini. Dan sebelum ini dilaporkan kerajaan menjimatkan purata sebanyak RM22,826.65 sebulan hasil daripada keputusan Anwar untuk mengambil gaji untuk tidak mengambil gaji bagi jawatannya sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Ada juga yang mempertikaikan kalau tidak ambil gaji Perdana Menteri, pastinya dia akan ambil gaji sebagai Menteri Kewangan, sahabat semua. Sebagai Menteri Kewangan juga, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengambil gaji. Hanya sekarang ini Datuk Seri mengambil gajinya sebagai ahli parlimen. Itu allowance sebagai ahli parlimen. Jadi inilah sahabat semua, kita berdoa supaya keadaan ekonomi kita kembali pulih. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima gaji yang setimpal, yang sepatutnya dalam usaha beliau untuk mengeplai negara ini dengan pelbagai inisiatif dasar dan juga komitmen kerja yang tidak boleh dipertikaikan. Walaupun pihak pembangkang ini ada juga di antara mereka yang mempermainkan isu Datuk Seri Anwar tidak mengambil gaji. Begitu buruknya hati mereka, begitu kejinya mereka, begitu jeleknya pemikiran mereka, sahabat-sahabat semua, termasuk juga dengan geng-geng daripada Walaun-Walaun Tin. Jadi dalam masa yang sama saya ingin membawakan anda sahabat semua untuk mendengar kenyataan terkini daripada Menteri Kewangan 2 selepas pembentangan bajet ini. Jadi apa kata beliau? Mari kita lihat dan tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf suara saya segak sikit. Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah selesai table budget untuk tahun 2025 dan alhamdulillah kita nampak budget yang ditabelkan amat memberangsangkan dan akan terus memacu Malaysia ke arah depan
mengikut landasan yang dilantarkan dalam kerangka ekonomi madani. Seperti yang kita sarankan dulu, kerangka ekonomi madani adalah satu faktor yang penting di mana kita nak menaikkan ceiling, di mana kita nak meningkatkan lagi daya saing Malaysia untuk menarik lebih banyak pelabur dan merancangkan lagi ekonomi. Dan dasar-dasar yang kita letakkan dalam bajet tahun ini, ada banyak inisiatif yang diletakkan untuk menarik lebih banyak pelabur dan juga untuk membuka lagi banyak lagi enjin-enjin pemacu kemajuan dalam negara dengan involvement agensi-agensi kerajaan, GLIC yang ada, agar lebih banyak orang yang datang menolong merancangkan ekonomi Malaysia. Alhamdulillah juga kalau kita tengok dari segi ekonomi madani, bukan saja kita menengok meningkatkan ceiling, tapi juga kita menengok macam mana nak meningkatkan madrajat rakyat, di mana rakyat akan terpelihara. Walaupun kita akan juga meneruskan reformasi fiskal yang kita ada, namun ini akan terus fokus agar penyasaran yang kita buat ditumpukan untuk mereka yang betul-betul memerlukan pertolongan. Buat masa sama, kita juga kena memikir di masa depan di mana kita meletakkan balik pelaburan dalam negara di dalam benda-benda yang akan menjana ekonomi, meningkatkan skill level yang ada dalam negara dan juga meningkatkan infrastruktur agar pemberian balik kepada rakyat dengan lebih elok lagi. Satu benda saya nak tekankan untuk hari ini, Alhamdulillah kalau kita tengok usaha-usaha kerajaan, dia berpaksakan kepada rakyat, di mana pertolongan untuk rakyat dengan meningkatkan STR, pertolongan untuk rakyat dengan untuk menangani isu kos sara hidup dan juga meningkatkan pendapatan rakyat juga ditekankan. So saya rasa bajet ini telah diterangkumi dengan lebih elok lagi, di mana semua fasad dalam ekonomi diberi perhatian dan rakyat diutamakan. Terima kasih semua. Alright, itu dia kenyataan daripada Menteri Kewangan Menteri Kewangan 2 ya, berkaitan dengan bajet yang dikatakan berpaksikan kepada rakyat dan sebagainya. Tahniah sekali lagi. Dan dalam masa yang sama juga sahabat semua, saya ingin juga membawakan anda untuk mendengar kenyataan daripada YB Fahmi sebagai Menteri Komunikasi dan juga jurucakap kepada Kerajaan Perpaduan. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, sekali lagi ya, mari kita tonton daripada YB Fahmi ini. Rakan-rakan media, hari ini kita telah mendengar pembentangan belanjawan madani yang ketiga oleh Yang Amat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, dan memang fokus kalau kita lihat membela ekonomi rakyat, mengangkat martabat rakyat dan berteraskan kerangka ekonomi madani. Dan sudah pasti kalau kita lihat banyak yang telah meningkat kalau dibandingkan dengan tahun lalu ataupun tahun-tahun sebelum ini. Malah kita juga lihat banyak daripada usaha adalah berteraskan konsep keadilan, iaitu memberikan bantuan kepada yang sepatutnya. Dan tambahan kepada itu, kita juga lihat iltizam secara keseluruhan di pihak kerajaan untuk mengurangkan defisit, mengurangkan hutang, termasuk pinjaman-pinjaman baru. Dan juga kita tidak boleh nafikan selain daripada peningkatan gaji bagi pejabat awam, dasar gaji progresif dan juga penetapan kadar gaji minima yang baru membuktikan bahawa usaha kerajaan untuk menaikkan lantai ataupun to raise the floor, memastikan pendapatan rakyat meningkat, itu akan menjadi satu realiti bermula tahun depan insya-Allah. Dan sudah pasti di pihak Kementerian Komunikasi kami akan berusaha untuk pastikan segala pengumuman yang telah dibuat akan dapat sampai ke seluruh pelosok negara. Dan bagi tujuan ini, antara lain, kami melalui Jabatan Penerangan dan Komuniti Madani akan memastikan semua lebih daripada 50 ikhtiar yang telah diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri akan difahami dan diterapkan supaya di seluruh
peringkat masyarakat akan mendapat maklumat ini. Bukan hanya di media sosial tapi juga di peringkat akar umbi. Dan saya buka sekarang kalau ada apa-apa soalan. Perbezaan ketara bajet kali ini berbanding tahun lepas. Antara yang paling ketara saya lihat adalah peningkatan apa yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak, meningkat daripada 300 juta ke 600 juta bagi setiap negeri. Ini satu peningkatan yang cukup besar. Kita juga lihat sebagai contoh penetapan gaji minima yang baru itu akan membolehkan rakyat secara umumnya menikmati kenaikan gaji bersekali dengan dasar gaji progresif yang diteruskan, dan juga mengenakan KWSP secara berfasa kepada pekerja asing. Ini juga satu perkara yang sangat berbeza kalau dibandingkan dengan dulu, tapi dia seiring dengan apa yang mungkin berlaku di beberapa negara lain, termasuk contohnya di Singapura. Jadi kita lihat ini ikhtiar yang penting. Juga penetapan mekanisme levy bagi mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Jadi kita lihat secara umumnya yang diusahakan oleh kerajaan Madani, kerajaan perpaduan pada hari ini adalah memastikan bahawa rakyat, terutama pekerja di Malaysia dari kalangan warga negara akan diberikan fokus tanpa kita mengenepikan hak bagi para pekerja dari kalangan warga asing. Ya, sudah pasti ada beberapa perkara seperti Perdana Menteri telah tegaskan. Kita lihat UTM dan juga bantuan yang diberikan kepada institusi-institusi pengajian tinggi yang akan membangunkan kursus AI yang baru. Itu mereka akan dapat pelepasan cukai dan juga bantuan. Ini sangat baik ya untuk menerapkan ilmu baru, dan ada beberapa ikhtiar seperti National AI Office yang dikelolakan oleh Kementerian Digital. Tadi YB Gobin, Menteri Digital, beliau menunjuk bagaimana ini kali pertama dalam belanjawan ada Kementerian Digital ya, dalam dokumen, sebab sebelum ni dia adalah kementerian yang baru. Jadi telah direalisasikan. Sudah pasti dengan Kementerian Digital yang akan membantu melalui National AI Office, ini akan dapat memberi fokus kepada usaha memastikan rakyat dapat memanfaatkan AI. Industri-industri juga akan dapat menggunakan pakai AI dengan lebih baik ke depan. Apa soalan lain? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Alright, itu dia sedikit pencerahan daripada YB Fahmi ya berkaitan dengan belanjawan. Tahniah juga kepada penjawat awam dan rakyat Malaysia yang akan menerima gaji ya, seperti penjawat awam khususnya dan juga rakyat ya. Dan kerana apa? Kerana Perdana Menteri kita sendiri telah mengumumkan untuk gaji ceiling, iaitu daripada dinaikkan dari 1,500 kepada 1,700. Maksudnya apa sahabat semua? Maksudnya setiap kali individu ataupun pekerja itu diambil untuk bekerja di sebuah syarikat atau di mana-mana, tidak termasuklah di Semenanjung dan di Sabah Sarawak, gaji pokoknya itu harus ya kepada 1,700. Jadi sekiranya ada majikan yang mengambil anda bekerja tetapi diberikan gaji di bawah 1,700, maksudnya anda boleh buat komplain ya kepada Jabatan Buruh dan sebagainya, kerana Malaysia telah pun menetapkan, kerajaan Malaysia menetapkan 1,700 itu sebagai ceiling gaji pokok. Belum masuk ya daripada gaji allowance dan sebagainya. Jadi tahniah kepada penjawat awam, kepada rakyat Malaysia khususnya, dan juga terima kasih juga kita ucapkan kepada Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Dan antara satu juga yang disebut adalah bajet untuk Sabah dan Sarawak ya, naik begitu besar sekali sahabat-sahabat semua. Kalau saya tidak silap ya, 6.4 atau 6.5 antara Sabah dan Sarawak menerima bilion ringgit ya, bukannya sikit. Jadi tahniah
kita ucapkan kerana memberikan peruntukan yang begitu besar ya untuk Sabah dan Sarawak, dan kita harapkan kerajaan Sabah khususnya pemimpin Sabah menggunakan peruntukan ini sebaik mungkin untuk meningkatkan dan memajukan, menaikkan infrastruktur yang ada, yang belum ada itu diadakan, memperbaiki, menaik taraf dan sebagainya. Tahniah, terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapak pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melanya, tubuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.